أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fihi khulika Adam wa fihi nafkhatu wa fihi sa'katu fa'aksiru alayya minas salah fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Faqala rajulun ya Rasulullah kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad aramta? Qala inna Allaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya hari-hari kamu yang paling utama adalah hari Jumaat. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah menyatakan bahawasanya hari-hari yang paling utama, yang paling afdal adalah hari Jumaat. Kerana hari Jumaat itu disebut Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Itu hari yang paling afdal tuan-tuan dalam seminggu, iaitu hari Jumaat. Padanya dijadikan Nabi Adam. Hari Jumaat juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Padanya akan terjadi tiupan sangkakala. Bahkan pada hari Jumaat juga Allah Subhanahu wa taala meniupkan sangkakala, iaitu pada hari Jumaat. Padanya terjadi kegemparan. Begitu juga hari Jumaat Allah Subhanahu wa taala wa fihi sa'katu, Allah taala menjadikan gempa yang sangat kuat sebagai menunjukkan dekat hampirnya dengan kiamat. Maka oleh itu kata Nabi SAW, dengan keutamaan hari Jumaat tersebut, Nabi Adam diciptakan, tiupan sangkakala dijadikan, ditiupkan oleh Allah Ta'ala pun hari Jumaat, gempa yang kuat pun berlaku pada hari Jumaat. Fa'aksiru alayya minas salati fihi. Lalu kata Nabi, maka perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat. Artinya tuan-tuan, amalan khusus pada hari Jumaat adalah selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Amalan khusus pada hari Jumaat adalah kita perbanyakkan sebanyak-banyaknya. Kerana Nabi sebut, fa'aksiru, maka banyakkanlah. Berapa banyak? Berapa banyak? 100, 300, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000. Bahkan ada yang tuan-tuan selawat Masya Allah Tabarakallah sampai 30,000, sampai 50,000 selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi kata dengan kemuliaan hari Jumaat tersebut, fa'aksiru alayya minas salati fihi, maka perbanyakkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat ni tuan-tuan tidak perlu kepada pengijazahan, tidak perlu kepada masyayikh, tidak perlu kepada tok guru, tidak perlu kepada tarikat, tidak perlu kepada sekian tuan-tuan. Kerana Allah Ta'ala langsung terus mengijazahkan kepada kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan nak tunggu cari tok guru, masyayikh, guru-guru, tarikat dan sebagainya baru nak selawat tuan-tuan. Dah, Allah Ta'ala sendiri tuan-tuan mengijazahkan kepada kita langsung selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini pengijazahan terus daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bertangguh-tangguh lagi. Sebagai bukti kasih kita cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka lazimkanlah, gunakanlah lisan sebagai nikmat Allah Taala bagi ini, sering berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam.
Nabi SAW tahu tuan-tuan kita selawat ataupun tidak ke atasnya. Nabi SAW mengetahui siapa di kalangan umatnya yang banyak berselawat kepada baginda SAW, ataupun langsung tidak pernah berselawat kepada baginda SAW. Nabi tahu. Sesungguhnya selawat ke atas Nabi SAW merupakan satu amalan yang memberikan ketenangan yang tenang dalam kehidupan, memberikan satu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemudahan bagi segala kesulitan yang mana kita menghadapinya. Dalam kita kehidupan atas dunia yang penuh kesulitan, kesusahan, kesengsaraan dan sebagainya, pintu untuk keluar daripada segala tersebut tak lain dan tak bukan dengan selawat atas Nabi SAW. Selawatlah atas Nabi SAW, kita akan mendapat rahmat kasih sayang daripada Allah, walaupun sekali saja. Selawatlah atas Nabi SAW, Allah Ta'ala akan hilangkan kegelisahan di hati kamu. Selawatlah atas Nabi SAW, Allah Ta'ala akan hilangkan kegundahan di dalam kehidupan kamu. Selawatlah ke atas Nabi SAW, Allah Ta'ala akan campakkan sakinah, ketenangan, ketenteraman dalam hati kamu. Selawatlah atas Nabi SAW, Allah Ta'ala akan bagi segala punca jalan keluar tuan-tuan dalam kita menghadapi kesusahan dan sebagainya. Semuanya tak lain dan tak bukan dengan selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu, apatah lagi pada hari Jumaat, amalan khusus iaitu selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'aksiru alayya min salati fihi. Nabi kata, banyakkanlah selawat ke atas aku, khususnya pada hari Jumaat. Adapun kalam-kalam pendapat yang menyatakan tak boleh banyak-banyak, itu dikira puja Nabi SAW berlebihan, na'udzubillahi min zalik. Selagi mana kita tidak mengangkat bahawa Nabi SAW itu setaraf sebagai uluhiyah, sifat seperti mana sifat ketuhanan dan sebagainya, selagi mana itu tidak termasuk daripada kita menarafkan baginda Nabi SAW setaraf dengan Tuhan, tidak sama sekali. Perbanyak macam mana pun selawat atas Nabi, tak sampailah kita meletakkan hak Nabi SAW itu sebagai Tuhan. Tidak ada tuan-tuan, tidak ada. Bahkan paling banyak kita selawat atas Nabi SAW, kita memuji Nabi, kita berselawat atas Nabi SAW. Bahkan Masya Allah Tabarakallah, Nabi SAW akan mengenal akan kita tuan-tuan, mengenal akan kita, mengetahui kepada kita yang banyak selawat atas Nabi SAW. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Lalu kata Nabi, orang yang selawat, yang memperbanyakkan selawat ke atas aku, maka apatah lagi pada hari Jumaat, maka sesungguhnya selawat kamu itu akan dibentangkan ke atas aku, akan dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada aku. Artinya bila kita selawat ni tuan-tuan, dipersembahkan, ma'rudatun alayya, dipersembahkan kepada Nabi SAW. Artinya Nabi tahu tak? Nabi tahu. Nabi tahu. Hak kita selawat berapa banyak tuan-tuan, Nabi tahu. Kerana selawat kita itu dihantar, dipersembahkan kepada Nabi SAW. Faqala rajulun, tiba-tiba satu orang ni ditanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad aramta. Tiba-tiba ada satu orang tanya, wahai Rasulullah, bagaimana selawat kami dihantar, dipersembahkan kepada Tuan, sedangkan Tuan telah menjadi tulang belulang. Artinya dia kata hak Nabi dah wafat dah, Nabi dah mati dah. Macam mana pula hak selawat kami ni, bila kami selawat dipersembahkan kepada Nabi SAW? Lalu jawab Nabi SAW, inna Allaha harrama alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Nabi kata apa? Para anbiya, termasuklah aku, yakni Nabi SAW, maka jasadnya tidak dimakan oleh tanah tuan-tuan, tidak dimakan oleh bumi. Artinya jasadnya tak hancur, jasadnya tidak hancur.
para anbiya alaihimussalam tu wassalam, apatah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala boleh menghantar roh terus langsung kepada Nabi SAW untuk menjawab salam kita kepada Nabi SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi SAW boleh tahu, tuan-tuan, Allah Ta'ala boleh hantar terus roh kepada Nabi SAW. Nabi boleh tahu sebanyak mana kita selawat, kerana selawat kita dipersembahkan kepada Nabi SAW. Nabi SAW mengetahui, kerana jasad para Nabi, para anbiya alaihimussalam tu wassalam itu tidak hancur. Seperti mana amalan sebagai seorang Bilal muazzin, bila dia mati, ulat tidak akan makan jasad tubuh badan seorang yang muazzin melakukan azan, tuan-tuan. Itu satu kelebihan yang besar. Sebab tu Nabi SAW menyatakan, bila kamu tahu kelebihan salah satu tersebut, maka pasti akan kamu merebut. Kalau terpaksa merebut, undilah. Lau ya'lamun, kalau kamu tahu. Apa dia? Iaitu pekerjaan satu orang muazzin, tukang azan. Panggil orang sembahyang, hayya 'alas solah. Besar, tuan-tuan, kelebihannya. Seorang muazzin bila dia mati, maka ulat tidak makan jasad dia. Artinya jasad pun tak hancur, tuan-tuan, sebagai seorang muazzin. Sebab tu ini satu kelebihan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu, bila mana Nabi SAW menyatakan jasad tubuh badan para nabi itu tidak hancur, tidak dimakan oleh bumi dan sebagainya, maka asbab daripada tersebut, selawat kalian semua dipersembahkan kepada aku, yakni aku tahu kalian selawat kepada aku, yakni kepada Nabi SAW. Artinya, tuan-tuan, dalam hadis ini, hari Jumaat adalah waktu khas berselawat yang paling utama. Amalan yang paling utama hari Jumaat adalah selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru alayya minas salati fi kulli yaumin Jumaah. Dalam hadis yang lain, Nabi pernah sebut, perbanyakkanlah selawat kepadaku pada setiap hari Jumaat. Memang setiap hari Jumaat memang khusus, tuan-tuan, perbanyakkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumin Jumaah. Kerana sesungguhnya selawat umatku akan dipersembahkan kepadaku pada setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat. Duduk kita, diam kita, gerak kita dalam kereta, tuan-tuan, jangan lekang mulut kita, khususnya hari Jumaat itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk kita selawat atas Nabi SAW. Paling pendek pun, tuan-tuan, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Selawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu khas selawat kita, amalan yang khusus pada hari Jumaat, kerana pada hari Jumaat itu dipersembahkan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman kana aktsaruhum alayya salah, lalu kata Nabi, maka siapa yang banyak berselawat kepadaku, kana akrabahum minni manzilatan, maka dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Masya Allah, tabarakallah. Kita nak, tuan-tuan, dekat sangat dengan Nabi SAW. Kita nak sampai hampirnya dengan Nabi SAW. Kalau boleh sama-sama dengan Nabi SAW dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu amalan untuk kita dekat hampir dengan Nabi SAW pada hari kiamat, tak lain tak bukan, tuan-tuan, amalannya, jalannya adalah selawat atas Nabi SAW. Oleh itu, fa'aksiru, maka perbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Yakin dan percayalah, tuan-tuan, tak kala mana kita berselawat, masa itulah Nabi SAW ingat kepada kita. Tapi bila mana kita tidak berselawat, kita lupa kepada Nabi SAW, maka itulah Nabi SAW lupa kepada kita. Ada kalanya kita kadang-kadang terus Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terus kita selawat Nabi SAW, itulah Nabi SAW ingat kepada kita. Dan amalan perbanyakan selawat ini, tuan-tuan, melainkan itu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabi sendiri tuan-tuan berkehendak kepada seseorang itu, pada umatnya berselawat, maka mereka akan berselawat. Mereka akan berselawat kepada Nabi SAW. Dan bila kita selawat tuan-tuan, kita akan dapat kasih cinta daripada Nabi SAW. Bahkan akhirat nanti menjadi asbab kita orang yang paling dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan dengan hadis ini memberikan kita kekuatan untuk mengamalkannya, iaitu khusus pada hari Jumaat, iaitu selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh itu fa'aksiru, maka kata Nabi SAW, perbanyakkan selawat atas Nabi SAW sebanyak-banyaknya, khususnya pada hari Jumaat, kerana hari Jumaat itu sayyidul ayyam. Bahkan pada hari Jumaat itu selawat kita dibentangkan, dipersembahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan kita diberikan kekuatan untuk amal dan sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sentiasa banyak selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapat kasih dan cinta daripada Nabi SAW serta daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tuan-tuan menjadi asbab kita mati dalam keadaan husnul khatimah, kehidupan kita kehidupan yang barakah, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan akhirat kita dapat bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, langsung terus tuan-tuan dekat, hampir, dan masuk syurga bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Insya-Allah panjang umur, kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam wal 'afwa minkum. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.